Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat bersua kembali kita di dalam talian untuk belajar bahasa Melayu. Baiklah murid-murid, cikgu berharap murid-murid sudah bersedia untuk belajar. Tajuk kita pada hari ini ialah tentang tanda baca. Tanda baca yang akan cikgu kongsikan dengan murid-murid pada hari ini ialah tanda koma, iaitu seperti yang terdapat dalam kurungan. Murid-murid boleh melihat tanda koma ditulis seperti huruf waw kecil. Apakah yang dimaksudkan dengan tanda koma? Ya, tanda koma menandakan tempat hendak berhenti seketika semasa kita membaca kumpulan perkataan. Yang pertama, tanda koma digunakan untuk memisahkan daripada dua unsur dalam ayat. Okey, untuk murid-murid lebih memahami, maksudnya untuk kita memisahkan dua atau lebih benda, perkara, manusia, haiwan dan sebagainya. Murid-murid boleh meneliti dua contoh ayat yang telah cikgu sertakan di sini. Okey, dapat kita lihat bersama-sama, iaitu tanda koma ialah yang telah cikgu tandakan dengan tulisan yang berwarna merah. Iaitu contoh yang pertama, Fatimah membeli sayur, ikan, sotong dan daging di pasar. Okey, di dalam ayat ini cikgu letakkan tanda koma, iaitu untuk menunjukkan penggunaan beberapa perkara ataupun benda yang terdapat dalam satu ayat. Begitu juga untuk contoh yang kedua. Okay, murid-murid boleh melihat di dalam ayat ini terdapat tanda koma, iaitu yang telah cikgu warnakan dengan warna merah, iaitu tanda koma telah diletakkan selepas perkataan pen dan juga buku, iaitu untuk menandakan terdapat 4 perkara yang berlainan di dalam ayat, iaitu pen, buku, pembaris dan pemadam. Okey, yang seterusnya ialah penggunaan tanda koma yang kedua, iaitu diletakkan di belakang kata seru. Okey, murid-murid boleh melihat dua contoh yang telah cikgu sertakan ini, iaitu yang pertama, wah, tingginya bangunan itu. Okey, murid-murid boleh lihat di sini selepas perkataan wah telah diletakkan dengan tanda koma. Untuk ayat yang kedua, murid-murid boleh juga meneliti, iaitu tanda koma telah diletakkan selepas perkataan amboi. Yang ketiga, tanda koma juga digunakan untuk memisahkan ayat-ayat kecil daripada ayat induk. Okey, untuk murid-murid lebih memahami, cuba teliti contoh yang telah cikgu sertakan ini. Okey, iaitu pulang dari sekolah, Ali dan adiknya berbual-bual. Okey, di dalam satu ayat ni terdapat tanda koma yang telah diletakkan selepas perkataan sekolah, iaitu untuk memisahkan kepada ayat yang lebih kecil daripada ayat yang utama. Yang keempat, tanda koma diletakkan di belakang kata ungkapan awal. Contohnya, jadi Mary tidak dapat menyertai lawatan itu. Okey, murid-murid dapat melihat dengan jelas selepas perkataan jadi telah diletakkan tanda koma, iaitu untuk menunjukkan ungkapan awal. Selepas penanda wacana, tanda koma juga perlu diletakkan. Contoh penanda wacana ialah antaranya, senal itu, selepas itu, seterusnya dan beberapa lagi penggunaan penanda wacana. Oleh itu, semasa murid-murid menulis, murid-murid hendaklah sentiasa peka dengan penanda wacana supaya dapat meletakkan tanda koma di tempat yang betul. Yang seterusnya ialah tanda koma juga digunakan untuk menulis alamat surat. Okey, murid-murid boleh teliti contoh alamat yang telah cikgu nyatakan di sini, iaitu Saripah binti Mak Daud. Di penghujung perkataan tersebut diletakkan tanda koma yang berwarna merah, dan begitu juga dengan baris yang kedua, iaitu selepas perkataan bangi diletakkan tanda koma, dan baris yang ketiga juga diletakkan tanda koma. Jadi murid-murid perlulah berhati-hati
terutamanya semasa menulis alamat. Yang terakhir ialah tanda koma digunakan untuk menulis pantun. Murid-murid boleh teliti contoh pantun yang cikgu sertakan di sini. Kita lihat bersama-sama. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong betulkan. Murid-murid teliti pada baris yang pertama, iaitu selepas perkataan pagar diletakkan tanda koma, dan juga pada baris yang ketiga, iaitu selepas perkataan belajar. Kedua-duanya diletakkan dengan tanda koma. Semoga penerangan ini dapat membantu murid-murid untuk menggunakan tanda baca yang betul di dalam penulisan.